Okey, kita move dengan example satu. Okey, untuk section 6.2. Okey, yang ini adalah kaedah the method of join. So daripada figure yang diberi ni, okey, ada satu structure. Okey, di mana structure ni mempunyai 3 members. Okey. 1 2 3. So daripada ketiga-tiga members ni, okey, kita kena tentukan berapakah force pada setiap members. Okey. Berapakah force pada members AB, okey, BC dan CA. Okey. So given adalah ni, dibagi kat sini 500 Newton. Okey, dia punya force straight dalam paksi X ke kanan. Okey, so macam mana kita nak kira ni? Okey. So first kali, okey, first kali adalah kita tengok dulu, okey, dalam structure ni, okey, dekat mana force tu diberi. Okey, force given at point B. Okey. Force given at point B. Okey. Then kita lukis free body diagram untuk point B. Okey, tengok saya lukis free body diagram untuk point B. Okey, point B. Okey. Tekanan 500 Newton. Okey. So dia ada force BC. Okey, ni BC. Then dia ada AB. Okey. AB. Okey. So apa yang berlaku pada members BC ni dan apa yang berlaku pada members AB ni, kita kena tentukan. Okey. AB akan berlaku tension ataupun compression. Okey. Dan BC ni akan berlaku tension ataupun compression. So kita kena buat satu assumption awal dulu. Okey. So untuk kes ni, okey, saya hanya assume saja. Saya hanya assume yang saya akan assume yang BC ni dia punya force dia akan ke atas, ke sini. Okey. Ke sini. So ini saya hanya assume saja. Okey. Kita kena make assumption. Okey. Okey. So saya assume yang BC ni adalah ke sini. Okey. Dan force AB adalah ke bawah. Okey. Ni saya buat assumption saja. Okey. So BC ni, okey, apabila BC ni ke atas ni, so ini adalah saya consider sebagai compression. Okey. Dan AB ni, okey, dia ke bawah dan saya consider sebagai tension. Okey, student dia akan agak confused sikit. Macam mana BC ni boleh dikonsider sebagai compression dan AB ni boleh dikonsider sebagai tension. Okey. So tengok okey, force ni bertindak pada point B. Okey. Force ni bertindak pada point B. Okey. Apabila dia bertindak kepada point B, okey, bila saya assume BC ni sebagai compression, maksudnya direction force ni menekan B. Okey, nampak ni? Direction force BC dia tekan B, dia tolak B. So that's why dia compression. Dan bagi force AB, nampak tu, dia tarik keluar B. So dia adalah tension. Okey, so dia adalah tension. Okey. So kita pun dah buat assumption. Okey, kemudian kita labelkanlah. Okey, apakah sudut-sudut yang ada dalam structure ni. Okey. So apabila dekat sini 45 darjah, so di sini pun 45 darjah.
Dan di sini pun 45 darjah. Okey. So daripada free body diagram ni, kita akan calculate jumlah daya pada paksi X dan jumlah daya pada paksi Y. So awak boleh ingat balik topik-topik awal kita, di mana leraian daya ni memang sangat penting dan akan digunakan untuk ke semua topik dalam statik, kecuali centroid lah dengan center of gravity. Okey. So jom kita tengok apakah force yang ada pada paksi X. So saya buat assumption dulu. Jumlah daya pada paksi X equal to 0. Okey, kita consider sebagai sistem ni sebagai static. Okey. Dan saya assume ke kanan adalah positif. Okey. So apakah jumlah daya yang ada pada paksi X? Okey, yang pertama adalah 500 Newton ke kanan, maksudnya positif. 500 Newton. Yang kedua adalah FBC. Okey, FBC. Ke kiri, tolak FBC. Okey, sudutnya adalah cos 45 darjah. Okey. Okey. So daripada jumlah daripada paksi X, kita dah boleh pun tentukan nilai FBC. So nilai FBC sama dengan 500 Newton bahagi cos 45 darjah. So berapakah nilai yang kita akan dapat? Okey, 500 Newton bahagi dengan cos 45 darjah sama dengan 7. Okey, sama dengan 707.1 Newton. Okey. So kita dah dapat pun nilai FBC sama dengan 707.1 Newton. Okey, so apabila kita dapat nilai FBC, so kita pun boleh buat jumlah daya pada paksi Y pula. Okey, jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas positif. Okey. So apakah daya yang wujud pada paksi Y? So kita ada FBC. FBC sin 45 darjah tolak ni FAB ke bawah tolak FAB. So FAB sama dengan FBC sin 45 darjah. So 707.1 Newton sin 45 darjah. So sama dengan berapa? So sama dengan balik kepada nilai asal balik, iaitu 500 Newton. Okey. So kalau awak tengok nilai FBC yang kita dapat ni adalah positif. Okey. 707.1 Newton ini adalah positif. Maksudnya assumption yang saya buat FBC mengalami compression adalah tepat. Okey. Kalau dia dapat negatif, maksudnya saya kena tukar assumption kat sini, FBC adalah tension. Tapi sebab saya dapat positif, maka FBC ni adalah betul compression seperti yang saya assume tadi. Dan juga FAB saya dapat 500 Newton positif. Dan pada FAB kat sini saya assume dia sebagai tension. So maksudnya betul lah. Okey. FAB ni ada dalam tension. So kat sini saya boleh letak T dalam kurungan. So nak represent dia adalah tension, kat sini saya buat C dalam kurungan. Okey. So apabila saya telah pun dapat nilai members AB, members BC, so sekarang saya perlu dapatkan nilai members untuk AC. Okey, members untuk AC. So saya nak gunakan yang members AB untuk dapat AC ataupun saya gunakan members BC. So sudah tentu saya gunakan members BC sebab members BC ni dia boleh dipecahkan kepada paksi X dan paksi Y. So member AB ni dia pada paksi Y dan member
AC ni pada paksi X. So yang lebih betulnya adalah yang lebih mudahnya kita assume, kita cari nilai members AC menggunakan nilai BC. So seperti biasa, kita lukis dulu free body diagram pada point C. Okey, free body diagram pada point C. Okey, ini adalah point C. Okey. So nilai BC kita perlu tulis macam ni. Okey, direction dia mesti ke sini, FBC. Okey. Sebab pada BC dia dah macam ni. Okey, dia menuju ke B. So untuk C dia akan menuju ke C. Okey, dia akan menuju ke C. Okey. So ini adalah point C. So BC directionnya ke bawah ni menuju ke C. Okey. Dan untuk force AC, okey, saya nak buat ke mana? Okey. Untuk yang ni saya assume dia dulu. Saya assume dia sebagai tension dulu. Kita assume dulu. Okey, tension. Yang ni adalah compression. Okey, so dia punya degree adalah 35 degree. So yang ni adalah jumlah daya pada paksi X sama dengan 0 ke kanan positif. Okey, apakah force yang ke kanan? Iaitu FBC cos 45 darjah. Dan apakah force yang ke kiri? So ke kiri adalah FAC. Okey, so kita terus dapat FAC sama dengan FBC cos 45 darjah. So FBC cos 45 darjah kita akan dapat sama juga 500 Newton. Dan dia punya apa? Kedudukannya adalah tension. Okey. So inilah solution untuk soalan ni. So kita telah pun dapat, okey, yang pertama adalah nilai BC. Kan members BC kita dah dapat, iaitu 707.1. Dia adalah compression. Kemudian nilai FAB ataupun members AB kita dapat 500 tension. Dan nilai FAC 500 tension. So itulah dia untuk solution untuk soalan ni. So awak juga boleh tengok seperti mana yang dalam slide calculate. Okey. So ini ada soalan quiz, yang ini awak boleh jawab sendiri. Nanti saya akan maklumkanlah sama ada perlu hantar ataupun tidak. Okey. Okey, kemudian kita akan move, okey, kepada apa soalan yang lebih susah lah. Okey. So kita akan move ke soalan yang lebih susah. Okey. So ini adalah soalan dia. Okey, dia ada berapa force members? Berapa members dekat sini? Okey. So kita ada 1, 2, 3. So kita tetap ada 3 force members. Ataupun kita ada 3 members, iaitu members AB, BC dan AC. Okey, sama juga macam tadi. Okey. Cuma bezanya dekat sini, so dia ada 2 force yang bertindak. Okey, iaitu force P1 dan force P2. Okey, force P1 dan force P2. So berapakah nilai force P1? So force P1 adalah 200 Newton dan force P2 adalah 500 Newton. Okey. So soalannya, find the forces in each member of the truss. Okey. So saya kena cari members DAB berapa, members DBC berapa, dan members DAC sama dengan berapa. Okey. So seperti biasa, force tu bertindak di mana? Okey, force bertindak ataupun daya force yang diberi ataupun nilai yang diberi, dia bertindak di B.
Okey, so apabila dia bertindak di B, kita akan lukis dahulu free body diagram pada point B. Okey, ini adalah point B. Okey, ke kanan P2 adalah 500 Newton. Ke bawah P1 adalah 200 Newton. Dan kita ada force FBC. So yang ni FBC, direction saya tak tulis lagi. Dan kita ada FAB. Okey. So apakah dia punya assumption yang kita nak buat untuk FBC dan FAB, sama ada dia compression ataupun dia tension. So saya buat dulu. Okey, salah tak apa, kita try buat dulu. So saya assume untuk FBC adalah compression. So apabila compression, maksudnya dia compress pada B, dia bagi daya pada B. Okey, dia bagi daya pada B, so dia compress B. Dan yang kedua adalah tension. Maksudnya dia tarik B keluar. Okey, so ini adalah assumption saya. Okey, so kita dah pun ada keempat-empat force ni mengikut direction masing-masing, iaitu 200 Newton ke bawah, 500 Newton ke kanan, FBC menuju ke B dan FAB menuju keluar daripada B. Okey, dan kita boleh solve lagi? Kita tak boleh solve lagi sebab kita tak tahu lagi sudut. Okey, so kita kena tahu sudut. Okey, so berapakah sudut di sini dan berapakah sudut di sini. Okey, so untuk nak tahu sudut ni, okey, kita dah pun diberi jarak sini 4 feet, 4 kaki, sini pun 4 kaki. So sini 3 kaki. So sini 4 kaki, sini 4 kaki, jarak sama. So sudutnya adalah 45 darjah. Okey, so berapakah sudut di sini? Okey, so sudut di sini kita boleh calculate. Ini saya tak perlu tunjuk lah, saya terus calculate 4 bahagi 3 sama dengan tangent negatif 1. Okey, yang ni saya dapat 53.13. Okey, saya lebih suka untuk nilaikan sudut ni dengan nilai sudutnya lah. So memang ada kaedah yang 3/4 dan 4/5 ataupun 3/5. So itu bergantung kepada masing-masing punya kaedah lah. Tapi yang kaedah paling selamat yang inilah. Okey, so kita pun dah dapat sudutnya. Okey, iaitu 53.13. Okey, so kita pun buatlah jumlah daya pada paksi X dan paksi Y. So yang pertama adalah jumlah daya pada paksi X. Okey, sama dengan kosong. Ke kanan positif. So apakah daya pertama yang ada pada paksi X? Iaitu 500 Newton. Okey, positif ke kanan. Yang kedua adalah FBC, negatif. FBC cos 45 darjah, dia ke kiri. Dan yang ketiga adalah negatif juga, FAB, dia pun ke kiri. Cos 53.13. So at the end kita akan dapat satu equation. FBC cos 45 darjah tolak. Saya tambahkan, saya terus terus bawa dia ke kiri. FAC cos 53.13 darjah sama dengan 500 Newton. So ini adalah first equation. Dan yang kedua adalah jumlah daya pada paksi Y sama dengan kosong. Saya assume ke atas adalah positif. So apakah daya yang ada? Yang pertama adalah negatif 200. Sebab negatif 200 dia ke bawah. Kemudian tambah FBC
sin 45 darjah. Okey. Kemudian tolak FAC. Sorry, saya tulis di sini, okey. Maafkan saya Sebenarnya ini adalah FAB, yang ini juga adalah FAB. Maafkan saya. So yang ini adalah FBC dan FAB. Okey, maafkan saya. Saya malas nak rekod balik Okey. Sebab daya ni di sini. Ni. Saya tulis FAC. Okey. So tolak FAB sin 53.13. Okey. So at the end kita akan dapat, ni saya bawa ke sini So apabila saya bawa, okey, dia akan jadi FBC sin 45 darjah tolak FAB sin 53.13 darjah sama dengan 200 Newton. Okey, so ini adalah equation yang kedua. So kita ada persamaan satu yang ni. Okey, dan persamaan yang kedua yang ni. Okey, kita solvekan dua persamaan ni dan kita akan dapat nilai FBC dan nilai FAB. Okey. Okey, kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2. Okey, saya akan tulis semula di sini. Okey. So tadi kita dapat, okey, ni saya lukis semula lah dia punya free body diagram Okey. Sorry. Sebentar. Okey. Yang ni force ke sini. Okey. FBC, FAB, dan ini 200 Newton. Yang ini adalah 500 Newton. Okey. So tadi kita dah dapat persamaan pada pasi X. Okey. Kita assume ke kanan adalah positif, iaitu kita dapat persamaannya adalah FBC cos 45 darjah tambah FAB cos 53.13 darjah sama dengan 500 Newton. Okey. So ini adalah first equation. Dan second equation kita dapat nilai pada paksi Y sama dengan kosong ke atas positif. Yang kita dapat FBC sin 45 darjah tolak FAB sin 53.13 darjah sama dengan 200 Newton. So kita boleh solve dia menggunakan persamaan serentak yang kita dah belajar ketika SPM dulu. Okey. So saya rasa kita terus keluarkan jawapan lah Okey, tak apa, kita calculate manual sama-sama. Okey. So yang ni FBC Okey. So FBC ni untuk yang persamaan pertama FBC sama dengan 500 tolak FAB Okey, cos 53.13 bahagi dengan cos 45 darjah. Dan yang kedua FBC sama dengan 200 tambah FAB sin 53.13 bahagi sin 45 darjah. So kita samakanlah
Okey. 1 sama dengan 2. Okey, dan kita calculate sendiri at the end ABC kita akan dapat. Okey, sekejap Okey, selepas kita samakan 1 sama dengan 2, so kita akan dapat kita akan dapat FAB sama dengan 214.63 Newton. Okey, so kita dapat nilainya adalah positif. So maksudnya betul lah yang saya dah buat tadi. So sini adalah tension, yang sini adalah compression. So yang ni nilai dia adalah tension. Okey, kemudian kita masukkan nilai FAB ni ke dalam persamaan ni. So kita akan dapat nilai FBC. Okey. So FBC kita akan dapat sama dengan FBC kita akan dapat sama dengan 525.67. So kita akan dapat nilai dia dalam positif. So dia adalah sama seperti kita punya assumption, iaitu compression. Okey. So kita pun dah dapat dua members. Okey. Yang pertama FAB, yang kedua FBC. Kemudian kita akan cari iaitu pada FAC. Okey. So untuk members FAC, dia tak ada ruang dah. Okey. Sekejap Okey, kita telah pun dapat nilai FAB sama dengan 214.63 Newton, iaitu ini adalah tension. Dan kemudian FBC sama dengan 525.67 Newton. So ini adalah compression. So compression maksudnya direction ni ke sini dan tension direction ni ke sini. So kemudian kita nak cari pula members pada AC. So FAC sama dengan berapa? Okey. So FAC, okey, dia saya ambil pada point C. Okey, saya ambil pada point C. So saya ambil pada point C, maka saya akan lukis free body diagram pada point C. Okey. So apabila daya pada BC ni, dia akan compress pada B, yang ini pun dia akan compress pada C. So direction ni ke bawah. Okey, memang road memang macam ni. Okey. So force ke bawah. Okey. So ini adalah FBC. Kemudian FAC saya assume dia ke sini. So ini adalah FAC. So sudutnya adalah seperti tadi 45 darjah. Okey. So saya assume jumlah daya pada pasti X sama dengan 0. Tekanan adalah positif. So apa yang ada tekanan adalah FBC cos 45 darjah tolak FAC. So FAC sama dengan FBC cos 45 darjah. So FBC 525.67 cos 45 darjah. So FAC kita akan dapat sama dengan 371.71 Newton. So ini adalah dalam tension. Okey, maka selesailah untuk soalan ni. Kita pun telah dapat ketiga-tiga members yang ada dalam equation ni. Okey.